Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan bagi menyempurnakan tanggungjawab kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan dan kebajikan, tambah-tambah lagi dalam bulan yang mulia ni, bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini saya diberikan suatu tajuk akhlak orang-orang yang berpuasa. Semua orang setia maklumlah, puasa ni suatu kewajipan. Setiap perkara yang Allah wajibkan, pasti sudah ada beberapa perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara digalakkan kita lakukannya. Dan setiap perkara-perkara yang dikatakan ibadah pula, sudah tentu ada akhlak, etika dan adab-adabnya. Demi untuk menyempurnakan lagi ataupun sampai ke tahap kesempurnaan amal yang kita lakukan. Baik, hari ini apakah dia yang dikatakan akhlak orang-orang yang berpuasa? Pertama sekali, secara umumnya hendaklah kita ketahui hasil seseorang itu bila dia berpuasa ialah takwa. Mesti ada dalam dirinya takwa. Kenapa dan mengapa? 183 surah Al-Baqarah kata Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Saya tak baca ayat pada awal lah, semua orang tahu dah. Puasa tu mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana dalam ramai-ramai orang-orang yang beramal ibadah, dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya Allah terima amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi, hasil ibadat puasa ialah takwa. Amalan yang Allah terima, amalan orang bertakwa. Untuk mencapai ISO takwa ni, dia mesti ikut beberapa SOP dia. Itu dia. Akhlak dia lah, etika dia. Yang pertama sekali, sabar. Sinonimnya Ramadan ni maknanya Nabi panggil dia Syahrus Sabr. Puasa itu merupakan bulan sabar. Sabar dalam puasa ni, kita puasa saja ada 3 jenis sabar. Kita puasa ni kan, tak makan tak minum ni, daripada mula terbit fajar sampai terbenam matahari, ada 3 jenis sabar yang ada dalam puasa. Pertamanya, sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Bayangkan, benda yang boleh pun jadi tak boleh. Benda harus jadi haram. Sebab taat. Sebab taat, patuh. Allah kata, kan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kamu sehingga jelas waktu fajar itu. Yang mana fajar sadiq dapat membezakan, dia kata ibarat, dia bukan dapat bezakan dengan cara real, ibarat dapat jelas kepada kamu atau dapat kamu bezakan
antara mana benang putih, antara mana benang hitam. Ulama tafsir kata bila jelas masuknya waktu subuh, fajar lah. Ni dia. Dia tu makan minum tak ada masalah. Nampak tak? Waktu malam dia kata, kamu nak bercampur dengan isteri kamu, campurlah. Tak ada masalah. Tapi sampai dia waktu terbit fajar, berhenti, dah stop dah. Dah boleh dah. Sebab taat pada perintah Allah. Tapi janganlah kita pula mandai-mandai pula. Antara tanda orang taat dalam puasa itulah termasuk tak korek hidung, tak korek telinga, tu lain. Korek hidung, korek telinga memang tak batal puasa. Sebab dia tak masuk dalam tekak. Dia masuk rongga tapi tak sampai tekak. Kecuali kalau dia korek hidung, korek telinga sampai ke tekak. Dia punya jari tu. Memang tak sampai. Memang tak sampai sebab tu aku kata boleh. Jadi, sabar dalam mentaati Allah tu yang pertama. Kita taat pada perintah Allah. Allah kata satu Ramadan puasalah. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nampak je nak bulan, puasa. Nampak je nak bulan, raya. Kita taat, patuh. Sebab apa yang Nabi perintahkan, itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa di kalangan kamu nampak je nak bulan, maka puasalah. Taat. Jadi kena sabarlah. Sabar. Bagi orang yang memang dia kata, saya ni ustaz memang satu hari kena makan 3 kali ustaz. Itu paling minima. Maksimal ni 5 kali. Kan? Tapi sebab kerana puasa tu kan, taat perintah Allah, dia kena sabar. Kena sabar 13 dengan 14 jam tu kena sabar. Yang keduanya, sabar dalam menjauhi maksiat. Sebab tu kalau nak buat maksiat, tunggu lepas Ramadan. Salah tu sebenarnya kan. Tu sindir, bukan suruh. Kan? Okey. Dalam Ramadan ni, dan dalam bulan puasa ni, 2 benda. Pertamanya, kita berpuasa, jangan buat maksiat. Yang keduanya, kenapa jangan buat maksiat? Menghormati bulan Ramadan. Sebab itu, orang yang dia sengaja buka puasa, makan, minum, tu dosa besar dah. Tapi niat dia nak bercampur dengan isteri dia. Dia tak nak campur isteri dia direct, takut kena bayar kafarah. Semua tahu kafarah dia. Pertama, bebaskan hamba. Hamba tak ada, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi atas orang lelaki ke perempuan. Kenapa ustaz? Perempuan mangsa je. Lelaki pemangsa, dia lain. Kan? Jadi, ataupun dia tak dapat pun puasa 2 bulan berturut tu, tak mampu juga, dia kena bagi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Itu semua orang tahulah. Tu saja dia makan minum, dah dosa besar. Nabi kata apa? Lam yaqdi anhu siyamad dahri in samahu. Walaupun dia puasa selama sebulan pun, untuk gantikannya, walaupun dia batalkan sehari, tidak akan sama. Dia tak menghormati bulan Ramadan yang kedua, sebab dia. Itu dia. Tak menghormati bulan Ramadan. Sama juga dengan orang tak tahu tiba-tiba hari ni puasa. Itu Ramadan dah, itu Ramadan. Allah, aku kau tahu aku niat man tadi. Tak apalah. Dia tetap tak boleh makan minum juga. Menghormati bulan Ramadan. Ini berbeza kes orang yang haid dengan nifas. Jangan samakan pula. Tiba-tiba rumah kita dia tak boleh puasa sebab dia haid, dia makan. Tadi abang dengar ceramah tak boleh tau, kena hormat Ramadan. Dia orang lain. Ini ceritanya orang yang boleh puasa. Kan? Tapi sebab kerana ada berapa sebab dia tak boleh puasa tadi tu, antara sebab kes tadi lah, dia tak tahu. Dia tiba-tiba tahu-tahu puasa je hari ni kan. Maka dia kena hormat bulan tu. Ni dia. Jadi, dia orang yang berpuasa juga, dia tak boleh buat maksiat sebab kerana dia kena ingat ini bulan Ramadan. Dan dia pula apa lagi berpuasa, nanti batal pahalanya walaupun tak batal puasa dia. Ialah maksiat macam jenis kan. Dia ada maksiat, ada mungkar. Nampak? Dedah aurat tu dah kira maksiat lah. Kalau depan orang ramai dia dimungkar. Kan? Pakai baju ketat, seluar ketat, tudung ketat, ni semua dipanggil sebagai perkara mungkar. So dia kena sabar, jangan buat, tinggalkan. Kan? Sampailah bila-bila sebenarnya. Tapi dia lebih-lebih dalam puasa, takut batal dia punya pahala, sia-sia je dia puasa. Sia-sia saja dia puasa. Wal-i'azubillah. Baik, yang ketiga, sabar terhadap qadar. Ini sudah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Apa nak dikaitkan yang ulama kata dalam puasa ada 3 jenis kesabaran. Yang ketiga ni, macam nak kaitkan sabar terhadap qadar ni? Ditakdirkan kita masih lagi hidup, dah wajib puasa. Nampak tak? Kena sabarlah. Aku takdirkan masih lagi hidup, dah aku takdirkan sihat, tak sakit-sakit. Pergilah jumpa doktor baru-baru ni, cuba buat cek lah. Doktor kata sihat, tak ada apa-apa pun. Kan?
Cuma darah naik sikit dengan ada sikit-sikit jantung tu boleh puasa, tak ada masalah kan. Nampak tak? Puasalah kita, tak ada masalah, puasalah. Ya. Ni dia. Baik. Jadi dalam puasa tadi ada 3 jenis tahap kesabaran. Ya, jadi orang yang bersabar, apa kelebihan dia? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, Allah akan sempurnakan balasan dia tanpa ada perhitungan. Dan seafdal-afdal kata Ibn Rajab Al-Hambali, jenis kesabaran ialah puasa, kerana puasa itu menghimpunkan ketiga-tiga jenis kesabaran ini. Lepas tu orang puasa dia dapatlah 3 sabar ni dalam kehidupan dia. Sebab tu kata dalam hadis Nabi, puasa ni Allah kata fa innahu li. Pasal apa saya kata Allah kata? Sebab tu kata dia hadis qudsi. Allah beritahu pada Nabi, kau beritahu kat umat kau, fa innahu li, sesungguhnya puasa ni bahagian aku. Wa ana adzibih, aku sendiri akan memberi balasan dia. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang puasa ni tinggalkan makan, minum, syahwat semua segala-galanya semata-mata kerana aku. Dia tak bohong, tak dengki, dia tak membenci, dia tidak jadi orang munafik, dia tidak gemar rasa nak apa sikit nak marah, apa sikit nak marah, ya. Saumu syahri sabri wa 3 ayyam min kulli syahr yudhhibna wahara sadri. Dalam satu riwayat kata, puasa bulan sabar. Nabi namakan Ramadan pun bulan sabar. Itu antara perkara yang baik. Yang kedua, puasa 3 hari pada setiap bulan. Pilihlah, tak kisah Isnin, Khamis ke ataupun 3 hari putih, 11, 12, 13, 14, 15 setiap bulan, tak kisah. Ulama kata mana-mana dalam sebulan 3 hari puasa. Puasa bulan Ramadan dipanggil bulan sabar, dan 3 hari dalam setiap bulan dapat membuangkan segala kejahatan dalam hati. Tadilah sifat rasa apa sikit cepat cemburu, apa sikit cepat rasa dengki, apa sikit cepat rasa nak marah, apa sikit cepat rasa nak berang, apa sikit rasa cepat tak puas hati. Kan? Ni dia. Cepat sangat. Dia tak boleh nak cool. Cool down pun tak boleh. Walaupun makan aiskrim cool down, tak ada apa pun. Kan? Yang kedua, bersifat benar. As-sidq. Ni betul. Ni penting. Dia tak tipu diri dia dan tak tipu orang lain. Ada setengah orang dia tipu diri sendiri. Kan? Diri dia tak baik pun, tapi sebabkan ada depan orang jadi baik dia. Itu tipu diri sendiri sebenarnya. Depan orang baik, dia sembang benda baik belaka. Kita tengok memang dia baik sungguh. Ada tu kisahnya sekolah tahfiz lah. Dia hantar anak dia pakai jubah elok. Satu hari mak dia beritahu pada ustaz tu, pak dia ni semayang pun tak. Ustaz terkejut tengok. Tapi suami awak saya tengok Masya Allah mengalahkan ustaz pakai jubah setiap malam. Malam je lah kan. Pasal nak hantar anak kita tahfiz. Tak, jubah tu pasal nak masuk tahfiz je. Dia hormat orang tahfiz ni pakai jubah. Tu mana tipu diri sendiri. Pakai jubah tak ada masalah lah kan. Dia tak semayang tu. Itu dia. Tak sah, tak solat. Wa'iyazbillah. Jadi, samalah orang puasa ni biar bersifat benar. Jangan menipu. Kerana seseorang itu boleh berbohong sebenarnya. Kalau dia tak puasa, dia kata dia puasa. Boleh. Tapi sebenarnya dalam puasa tu mengajar kita sebenarnya menjadi orang yang benar. Kalau kita makan sesenyap, siapa tahu? Masuk rumah elok kan? Kunci pintu elok-elok. Makan minum. Siapa tahu? Macam orang buat gambar lawak kan? Dia nak minum belakang kereta, dia tengok. Buat apa tu? Basuh muka. Tu basuh muka kan? Malah. Tu dia. Saya bila cerita pasal bab ni, saya teringat kat Mekah. Pergi buat umrah. Dekat Sa'i kan, tempat dia banyak water cooler tu kan, air zam-zam. Jadi satu orang pakcik tua lah, saya rasa kalau dia tak puasa pun dia tahu dia uzur kan. Dia ambil air nak minum, satu orang Arab tegur kan, puasa tu dia basuh kaki dia. Saya ni dengan kawan saya orang Melayu kan, nakal juga kawan saya kata kan, kau tak ada orang tu minum. Saya kata kan, aku nak tanya pun, dia orang Arab kan, nak cakap Arab boleh, tapi kesian tengok dia tu nampak kedua ni. Itu tegur Arab tu tegur, Arab lain tegur tu kaki. Dia nampak saya dia senyum ke orang tu. Baik. Jadi puasa ni rahsia kita dengan Allah Taala supaya kita berlaku benar. Dan kita tak nak buat apa saja yang batalkan puasa sebab kita jaga
puasa ni sebab yang tahu, itulah Nabi kata, Allah pesan, puasa ni aku punya. Aku sendiri akan balaskan pahala dia. Yang lain semua aku pulangkan kepada para hamba aku esok, buku amalan dia, tapi puasa ni aku hold dulu. Aku sendiri akan tambahkan lagi pahala-pahala dia. Kan? Jadi pahala puasa ni adalah merupakan rahsia antara Allah dengan hamba-Nya. Dan seseorang tu mestilah benar dari sudut perbuatan dia. Nampak? Contohnya lah, kan? Dalam kita solat ni, khusyuk dalam solat. Itu yang sebenarnya. Khusyuk ni antara kita dengan Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Dan juga, jangan menjadi orang yang munafik. Kan? Berpura-pura saja. Nampak saja luarannya itu baik, padahal dalam hatinya tidak. Maka sebab itu jadilah orang yang bersifat benar. Baik. Dalam hadis sahih Bukhari mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong wal amala bih, dan perbuatan bohong. Falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah langsung tidak akan memberikan apa jua balasan pahala pada perbuatannya meninggalkan makan dan minum itu sendiri. Mana puasanya habis kadar lapar dan dahaga. Sebab dia berbohong. Bohong ni tak payah cakap dengan mulut pun. Tulis dalam WhatsApp ke, tulis dalam Facebook ke, ataupun kita sendiri dalam perbuatan kita. Kan? Klaim bohong boleh, tak masalah. Kan? Kan? Kita kata siapa tahu. Kan? Klaim lah. Patut klaim RM10 kita letak sana RM20. Pakat dengan kotor kedai kan. Perbuatan tu pun boleh juga membatalkan pahala puasa. Ataupun tipu tanda tangan dan umpamalah. Baik. Yang ketiga, akhlak atau adab orang puasa ni jadilah orang yang pemurah. Pemurah. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Orang yang berpuasa, tapi kalau dia belanja orang makan untuk buka puasa, dapatlah dia pahala orang puasa tersebut. Tapi orang yang puasa tu min ghairi an yanqusa minhu syai'. Pahala dia tak kurang. Jangan pula dia kata rugilah siapa yang kena belanja tu, pahala dia kurang. Tidak. Pahala dia tak ada juga. Tapi orang yang beri tu, pahalanya lebih sikit. Lagi lebih dia beri, lebih-lebihlah pahala dia. Contoh, belanja kawan-kawan makan lah. Kadang-kadang ada orang kita bagi kurma, bagus kan? Kurma ni kalau dia bagi satu kotak tu, katakan dalam rumah tu ada 8 orang anggota keluarga. Mesti 8 tu makan kan? Tapi tak apalah kita nak semak pula kan? Semua puasa ke? Nak bagi kurma ke? Tak makan ke? Tak puasa rugi kat? Tak payah. Tu kan tugas kita. Kurma yang dia makan tu kan, katakan 5 orang je puasa, 3 orang tu cuti lah. Kan? Okay, katakan 7 hari, 5 kali 7, orang sama makan. Tak, pahala dapat. Pasal yang pentingnya dia buka puasa dia makan. Kan? Betul benda tak ada detail, kita pun tahu sendiri kan. Kita belanja dia makan, walaupun orang yang sama. Pada hari-hari yang beza, insya-Allah. Kita bagi duit masuk dalam akaun orang nak buat apa bubur lambuk sebagainya, peluang-peluang yang ada, jadilah kita sebagai orang pemurah. Tabung surau, tabung masjid, masukkanlah. Dan dia biar berganda. Maknanya dalam bulan biasa ni kita kurang bagi, tapi dalam bulan Ramadan lebihkan memberi. Sebab Nabi SAW tu ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi ni dalam bulan Ramadan lagi pemurah. Tak kala bertemu dengan Jibril. Pada setiap malam dalam Ramadan baca Quran berkali-kali sampai malam dia tahun kewafatan baginda 2 kali dia khatam Quran sama dengan Jibril tadi. Dan disebut Nabi tu dia punya sifat pemurahnya lebih daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup ni bila bertiup semua orang dapat angin rasa semanfaat. Nabi punya sifat pemurah tu semua orang dapat manfaat. Itu saja. Ya. Baik. Yang keempat, menahan diri daripada buat dosa. Ini akhlak orang puasa. Ada dosa yang biasa dia buat, tapi dia cuba tinggalkan dosa tu. Dosa-dosa kecil antaranya. Tinggalkanlah, cuba. Kan? Kalau orang kita ni, minta maaf cakap lah kan, rokok, vape, pot. Kan? Siapa berjaya lah sebulan ni, tak merokok dengan tak hisap apa-apa juga yang boleh dihisap lah. Kan? Vape dengan apa, pot tadi tu kan. Tinggalkanlah terus. Tu dia. Tapi syarat tinggal dia itulah, betul lah taubat nasuha ni, kalau kita tengok syarat yang ketiga tu, tinggalkan terus. Sebenarnya jangan duduk sama orang yang merokok.
Tapi merokok sama orang rokok boleh. Tu rukuk dalam solat dipanggil warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuk dalam sama orang rukuk mana solat jemaah. Itu tak apa. Kan? Jadi itulah dikatakan kita tinggalkan. Kan? Tinggalkan dalam pada kita puasa tadi ni. Apa juga dosa lah. Kan? Dosa kita mungkin kita umpat orang, kita fitnah orang. Sebagai akan sebutlah bab nanti. Kan? Jadi tinggalkanlah dosa. Orang yang mungkin dia belum kahwin tapi baru tunang je. Ini biasa. Pergi buka puasa sama-sama. Ada kes tu bersahur sama-sama buat dia. Dia dosa. Orang kata, Ustaz, kami makan ke kedai pun ada orang ramai. Dosa juga. Kenapa Ustaz? Dia mengelak daripada perbuatan dosa. Sekarang kamu jumpa dia orang ramai. Lepas kamu jumpa orang ramai, kamu jumpa dia dua. Lepas dia dua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Kata orang ramai. Kan? Jadi dia touch and go lah. Dia touch and go nanti. Ini masalahnya. Yang bukan pernah berlaku. Memang banyak berlaku gitu. Sesia dia puasa. Kan? Sesia dia puasa. Sebab dia tidak ada sifat orang yang dipanggil afif. Iaitu orang yang meninggalkan dosa. Ya? Sedangkan puasa sendiri itu untuk kekang nafsu. Especially untuk orang yang tak kahwin lah. Ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija atau fa innahu aghaddu lil basar. Nabi kata, hai orang-orang muda, kalau siapa mampu untuk menyara isteri, kahwinlah. Tengok-tengok duit lain kau ada 40,000, kahwin je. Tapi you cari yang high demand buat apa? Kan? Cari nuri yang murah je, 5,000 je. Ini bukan main lagi, kan? Nak cari betul-betul kluster kayangan je memanglah 40,000 tak cukup. Mana istata'a minkumul ba'ah. Dalam kitab fiqh kata, apa saja yang dia boleh beri makan ikut kaum dia, adat dia. Kalau orang kita orang Melayu makan nasi boleh bagi makan 2 kali. Sepinggan tengah hari, sepinggan malam cukup dah. Kan? Tapi jangan bagi nasi dia lauk sekali lah. Kan? Ya. Kawin. Tapi tak mampu juga kata puasa. Kenapa? Puasa tu kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri. Lil farji. Dia lebih menjaga mata. Bila puasa dia jaga mata. Orang pun fikir aku dah puasa pun penat baik jaga mata. Kalau tidak kan tengok maksiat kan. Tengok orang pakai skirt pendek, skirt terbelah, seluar ketat. Kan, daripada atas bawah. Itu yang belah kanan, belah kiri lain buat cerita dia. Nampak pusat pula. Kan? Tulis belakang lagi dahsyat pula. Atas bawah tengah-tengah. Kan? Macam mana tu? Bayangkanlah. Kan? Inilah ujian akhir zaman. Kemudian dia lebih menjaga kamu punya syahwat. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Dengan sebab kerana dia tak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Puasa tu wiqayah atau prevention atau perlindungan daripada dia melakukan dosa. Baik. Yang kelima, akhlak atau adab orang berpuasa ni hendaklah sifatnya berlemah lembut, menahan marah dan saling memaafkan. Dia bulan puasa ni lah yang banyak orang kata buat benda supaya kita naik darah. Elok-elok buat kereta je, tiba-tiba ada orang cocok belakang. Kan? Kita laju dah dia cocok lagi. Masa tu kena sabarlah kan. Bulan lain dia cocok, kita tekan lagi. Tak apalah sebab kerana bulan Ramadan, kita mengalah lah. Kan? Kita bagi signal kiri, bagi dia potong. Kita tengok MyV je. Kan? Kadang-kadang geram kat rasa kan. Kau MyV kau potong aku kan. Nampak tak? Tapi sebab kerana puasa. Kita rasa relax je kan. Ni dia. Ni kadang-kadang kat jalan raya macam itulah kan. Dia kejar mengejar. Dia kejar mengejar. Zaman saya muda dulu balik kerja, naik motor. Cari ada kawan kita, dia perangat kita. Dia horn. Dia suruh kejar dia. Tu kan. Dia nak balik Seremban tu. Bayangkan kerja kat PJ tu, balik Seremban. Kita Bantu Razak dekat je. Kan? Masuk pagi dia kata, Ustaz, apa semalam tak dapat kejar Ustaz? Mana nak kejar kan motor aku kau tak sama kan? Kan? Zaman muda lah. Kan? Baik. Jadi, masa kita berpuasa ni, lemah lembut lah. Cakap lemah lembut. Kalau rasa nak marah, memang biasa pemarah sama kita. Sabar. Tahankan rasa marah. Kan? Kemudian, cubalah kalau ada orang buat silap, cepat kita maafkan dia. Itu keuntungan orang puasa. Sebab apa? Bila dia maafkan seseorang tu, hatinya tidak akan ingat kesalahan orang tu lagi.
Itu sebenarnya. Itu baru hakikat maaf. Kalau kita katakan, aku boleh maafkan tapi sampai kematian aku akan ingat, tak lupa. Itu bukan maaf nama dia. Lepas tu betul juga akan fikir kan, maaf zahir dan batin. Mungkin itulah maksud dia. Zahirnya, ialah sama-sama kita kosong-kosong kan. Zero-zero masa salah kan. Tapi hati dia batin macam mana? Simpan tak? Nampak? Jadi betul lah, mungkin juga tu maksud dia kan. Yang dikatakan, fa'fu anhum wasfah. Kamu maafkan mereka, wasfah dan lupakan kesalahan mereka. Baik. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus. Orang yang puasa ni jangan bercakap benda yang tak elok. Cakap benda lucah lah apa bagainya. Wala yaskhab, jangan memekak-mekak, bising-bising. Kan? Bising yang macam mana tadi kan? Bercakap benda sesial sambil bising-bising, dah terasa tak malu kadang-kadang. Atau menjerit-jerit, sama ada marah atau tidak. Fa in sabahu ahad, kalau adalah seseorang tu yang maki dia, au qatalahu, ataupun nak bunuh dia, falyaqul inni mru'un shaimun. Sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Jadi sebab tu bila ada je orang timbul rasa nak marah kita ni, dia kata sabarlah, bulan puasa, kita kan puasa. Nampak tak? Gitu. Tu cara dia. Ya. Tapi janganlah pula ada yang bertanya pula, Ustaz, bukankah dalam bulan Ramadan juga pada tahun 2 Hijrah difardukan jihad masa peperangan Badar? Itu betul. Jadi marah ni mana ada tempat dia. Kan? Marah kena pada tempat boleh. Kita dengar kes baru-baru ni kan, 2 bodyguard kena bantai dengan majikan dia, orang kafir dia. Kau jangan puasa, kalau puasa siap dia bantai orang tu kan. Itu kena marah lah. Jangan marah Syekh, kena sabar. Ni soal akidah. Soal maruah orang Islam. Khalifah Mu'tasim belum lagi sempat menegur air, dia dengar ada seorang perempuan dimalukan oleh orang kafir. Dia kata, hantar tentera sekarang. Aku tidak akan minum air ni sehingga aku dengar kisah dia diselamatkan. Dengar-dengar diselamatkan, baru dia minum. Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizka aftartu birahmati. Baru dia minum. Bayangkan, punya rasa marah dia. Tengok maruah orang Islam dipermain-mainkan. Tu Khalifah Mu'tasim lah. Kita hari ni nama je gelarannya Mu'tasim, tapi tak tahulah kan. Ke mana Mu' ni, mana Sim ni. Kan? Ni dia. Sayang. Lepas tu Islam ni dia gagah perkasa. Islam ni agama yang mulia. Allah Ta'ala ada kemuliaan, Rasulnya ada kemuliaan, orang Islam pun ada kemuliaan dia. So, Islam ni bukan boleh permain-main. Kan? Bukan boleh permain-main. Nabi pernah tengok seorang sahabat cekik perempuan Yahudi. Hina Nabi. Kan? Orang tanya, perlukah orang yang cekik itu dihukum bunuh? Dia tak perlu dah. Kenapa? Dia telah menghina aku. Berarti dia telah menghina Islam. Subhanallah. Syak tu. Kan? Baik. Boleh faham kan? Yang keenam, berlapang dada. Tadi saya bacakan hadis tadi, puasa tu boleh menghilangkan rasa marah dalam hati. Lapang dada ni pasal apa? Penting benda-benda ni. Kita hari ni orang puasa pun bergaduh. Kalau tak siang, malam. Dia lagi galak malam sebab dah buka puasa. Sebab dah buka puasa kan. Gaduh dia. Gaduh pasal apa? Semayang tarawih. 20 ke 8? 20 ke 8? Kan? 20 ke 8 baik buat 28 habis itu. Kan? Saya baru ni pun ada orang pandai cerdik tu. Master Al-Azhar. Buat 20 Syekh nak buat 8. Ya Allah, kau ketinggalan zaman. Tanya tu orang lagi, Syekh besar-besar dia cakap dalam kitab Iqna 2 rakaat bukit tarawih dah. Maklum. Jadi siapa yang Syekh, siapa syaitan kan mak. Benda-benda gitu tak payah sentuh dah. Imam Hasan Al-Banna zaman dia kat Mesir, orang bergaduh. Gaduh, kalau nak buat 20, gaduh dengan buat 8 rakaat. Dia kunci ni masjid. Bila dia kunci ni masjid, orang datang sembahyang tarawih marah pula di Mas Al-Banna. Kenapa kau kunci masjid? Dia kata, orang nak sembahyang malam bulan malam Ramadan nak beribadat, sembahyang tarawih, dia tanya. Apa hukum solat tarawih? Semua jawab, sunat je. Apa hukum menyatukan orang Islam? Wajib. Aku satukan orang Islam tu, ni wajib tu. Kerja satukan orang Islam ni wajib. Biarkan orang Islam bergaduh, dosa. Itu kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Jangan cerai-berai. Orang kata, Ustaz, mazhab ada 4 kenapa? Itu kena faham. Mazhab ada 4 sebab ulama tu semua mujtahid belaka.
Mujtahid ni sampai tahap boleh jadi imam mazhab. Nampak? Dia ada hak dan perkara yang dia bersisih itu adalah perkara-perkara cabang agama saja. Bukan dasar agama. Apa contoh dasar agama? Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Mana ada mazhab lain berbeza-beza? Menurut Syafi'i 4, Hanafi 2. Hambali 8. Tak ada. Semua sama sepakat kan? Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4, Subuh 2. Tapi ada sikit beza sedikit waktu. Bagi mazhab Hanafi, subuh lewat sikit. Bagi mazhab kita, kan subuh awal. Macam tu je beza dia. Adanya kunut, ada Syafi'i, pada Maliki, Hambali, Hanafi. Tak ada kunut subuh. Kan? Tapi semua sepakat mengatakan subuh wajib. Yang tak boleh baca kunut tanpa salat subuh, tu tak boleh. Kan? Bangun tidur je, Allahumma hdina fi man hadait. Wah, lepas tu tidur balik, sambung. Kan? Dia kunut je, sembahyang subuh tak. Tak boleh. Kan? Kunut saja, tak ada semayang, berdosa. Tapi semayang subuh, tak ada kunut, tak ada dosa. Kan? Tapi buatlah juga. Dan nama pun sunat muakkad pada mazhab Syafi'i. Buat, jangan tak buat. Tidak tak menghafal kita. Kan? Nampak tak? Tidak tak menghafal. Nampak tak? Yang dihafal doa makan. Ya Allah, mabariklah. Belapan dada penting. Lapan dada lah. Ni dia. Ada surah di masjid, dia nak buat kuliah. Tunggu je. Cuba lapang dada. Banyak orang lari, rugi. Pada bulan Ramadan ni, benda sunat sama dengan fardu. Tapi benda fardu pula, 70 kali ganda Allah gandakan pahala ni. Rugi tak dengar majlis ilmu. Satu lagi yang paling rugi, orang yang semayang sama imam, tapi tak ikut imam sampai habis. Man salla ma'al imami hatta yansarifa, husiba lahu ajru qiyamil laylah. Solat dengan imam sampai habis, baru dikira sama dengan pahala solat malam. Maksud dia apa? Ikut sekali dengan dia punya witir tu. Kita bila imam nak witir je, kita bangun dah. Atas alasan malangkan atas tahajud. Nabi pernah buat solat witir, kemudian Nabi semayang lagi lepas tu. Dalam masalah ni, kalau tuan-tuan tengok imam buat 8, tuan-tuan nak buat 20. Dia buat witir, ikut witir tu. Tu balik kan sambung lagi. Tapi biasa tak sambungnya. Dia sambung juga, sambung more. Kan? Kena sembang bukan main lagi. Kan? Tu dia. Ya? Nampak tak? Kalau imam buat 20, macam mana pula Ustaz? Kami tak larang nak ikut. Tunggulah sampai dia buat witir, ikut balik. Itu dia. Ikut. Dan syarat imam, saya sebut lah syarat imam. Imam ni, kalau kita nak bangun lepas dia witir tu, bukan boleh bangun lagi. Dia bagi salam tu, hatta yang sarifah Nabi kata. Sehinggalah dia beralih. Beralih ni, dia beralih hadap makmum. Nampak tak? Itu nak tengok orang faham dengan tak faham lain. Dia faham lepas solat dia hadap makmum dia. Boleh bangun masa tu. Yang tak faham dia hadap kiblat. Susah kan? Itu kena belajar. Dia tak faham nak pergi mana. Iblis ni dia bagi tahu pada orang yang hafal Quran. Kau hafal je Quran, kau baca Quran dengan tajwid. Tak payah baca fiqh, tak penting fiqh ni. Kau baca Quran dah bagus dah. Itu je gitu. Satu kes, ada rakaman ni, rakaman. Imam bukan imam besar, imam je. Suara sedap kan, mana Mesir? Assalamualaikum warahmatullahi. Dada dia dah lari pada kiblat. Bukan saya fitnah, nak gambar. Yang rakam kau orang lain, dia sendiri rakam. Rakaman ni mesti jelas pasal gambar sendiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Tu teringat Ibnu Jauzi kata dalam kitab dia, Talbis Iblis, Belitan Iblis. Iblis ni belit orang. Kau belajarlah tajwid, belajarlah taranum, belajarlah baca Quran, belajarlah qiraat. Jangan belajar fiqh, dah cukup lah tu. Kan? Quran kau dah mantap, fiqh tak tahu. Nampak? Ini nama belitan iblis. Dia jaga-jaga, jangan buat main. Ataupun iblis pun dia sesat ke orang dia. Kau belajarlah apa lagi? Berjanji dengan mahban. Tak payah belajar tajwid. Dia kata baca Quran tak tajwid, baca berjanji tajwid. Lepas tu Quran tu kan. Tapi contohnya kata, "Wallah ustaz dia kata tak ada, tak boleh belajar berjanji." Tak, belajarlah berjanji ke mahban, tak ada masalah belajar. Tapi prioriti, mana yang utama? Tak? Belajar Quran, belajar baca Quran atau belajar berjanji dengan marhaban. Kalau kita tak pandai baca Quran, belajar Quran dulu. Belajar Quran dulu. Kan? Gitulah.
Yang ketujuh, kuatkan azam dan semangat. Jangan puasa ni kita rasa lembik semua. Kan? Kerana apa? Kerana Nabi dengan para sahabat berjihad. Jihad, perang dalam bulan Ramadan, masa tahun 2 Hijrah apa dia? Badar. Yang ketiga, yang kelima. Yang ketiga Uhud kan. Yang kelima, peperangan Ahzab atau Khandaq. Tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Ada kata masa bulan Rejab tu, masa pergi perang Tabuk tu, on the way nak balik ke Madinah, dah masuk dalam Ramadan. Bayangkan. Itu tahun yang ke-9 Hijrah. Semuanya dalam bulan Ramadan banyaknya peristiwa peperangan, jihad fisabilillah. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia sampai sahabat pergi perang tu, perutnya sendiri pun ditembus dengan pedang. Bukan buat sendirilah, musuh. Tapi tak buka puasa. Kita pergi injection je. Aku tak puasa ni sebab injection batal puasa. Mana ada. Injection batal puasa lah yang kita injek kat tekak. Masuk air. Itu batal. Pasal rongga ni 5 kan. Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kubul, tahu kubul? Buang air kecil tu kan. Dan dubur, buang air besar. Tu je lah. Injection dekat pinggang, dekat punggung, itu boleh batal. Sebab dia dah masuk terus ke rongga perut. Dan lebih pada halkum ni. Tekak. Itu macam-macam lah. Kadang-kadang setengah-setengah orang ni punya alasan dia. Puasa ni latihan lah untuk tinggalkan dosa dan maksiat. Maka kuatkan semangat kita. Sampai meninggalkan perkara yang harus makan, minum sebagainya. Yang ke-8. Semasa berpuasa, akhlak kita lah hendaklah sikapnya tenang. Banyakkan berfikir. Fikir kita ialah, apakah ibadatku ni Allah terima atau tidak. Salafus salih, angkatan awal Islam, mereka bimbang amalan tak diterima. Mereka boleh beramal. Amalan mereka dahsyat dari kita lagi. Dahsyat. Contohnya Abdullah bin Rawahah. Solatnya saja, tengah-tengah padang pasir, qiyamulail, dalam keadaan tegak. Tidak bergoyang. Sampaikan burung di waktu malam pun tinggi atas kepala dia. Disangkakan batang kayu. Rupa-rupanya ketika dia nak rukuk je, dia bergerak, lari burung tu. Burung terkejut pula. Oh, orang rupanya. Nak tak? Bayangkan, hebat tak hebat. Para sahabat punya amalan hebat-hebat. Tapi satu je dia fikirkan. Apakah Allah terima atau tidak? Masa kita puasa, fikir gitu banyak. Dan banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Zikir apa yang kita nak buat? Subhanallah 100 kali. Sorry, istighfar dulu. Istighfar 100 kali. Kemudian keduanya, tasbih 100 kali. Bukan tasbih 100 buah. Kan? 100 kali. 100 buah tu banyaklah tasbih. Beli kat Mainah, beli kat Mekah, beli kat Turki kan. Nampak tak? 100 kali tasbih. 100 kali tahmid. Alhamdulillah. 100 kali Allah Akbar. 100 kali La ilaha illallah. 100 kali selawat dan Nabi. Jadi istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, selawat. Tak cukup rasa 100, buat 200. Tak cukup 200, buat 300. Dia menggandakan amal. Banyakkan berzikir. Yang ke-9. Ni penting. Jaga mulut. Jangan sampai ngumpat. Kalaulah kawan-kawan kita ngumpat kat meja kita, maklum pejabat kadang-kadang kan. Dia kita bawa pekak je. Sebab orang yang mendengarnya sama macam ngumpat juga. Ya. Atau kita bagi tahu lah puasa. Nak ngumpat tunggu buka garang. Kan? Tinggalkan cakap bohong, cakap kasar. Yang ke-10, elakkan daripada menyebarkan fitnah. Kan? Sebab fitnah dosa besar lah. So, jangan kita buat. Benda tak pasti jangan kongsi. Kata orang nanti kena langsi. Kan? Jangan. Ya? Yang ke-11, jaga mata, jaga lidah, jaga telinga. Mata jangan tengok maksiat, telinga jangan dengar maksiat, lidah jangan bercakap benda maksiat. Yang ke-12, makanlah sederhana sahaja. Kalau buka tu kena sederhana sahaja. Sederhana. Sebab nanti nak bertarawih, beribadat waktu malam, mudah nak bangun malam lagi. Kenapa susah nak bangun malam? Sebab perut terlalu kenyang. Antara sebab musabab dia. Ya. Dan jangan membazir. Pasal bulan Ramadan, bulan menggandakan ibadah, bukan menggandakan juadah. Itu kena faham. Jangan bazir. Kita pergi bazar Ramadan ni, kalau boleh tuju setempat je. Dah pasal niat siap. Aku masuk pasal Ramadan nak beli apa? Beli popiah kering atau basah, air soya. Cukup tu keluar dah. Kan?
Tengok roti John kan. Roti John lah. Alah, beli satu ni dia. Satu tu kan. Cukup lah. Lagi tengok pula roti pita kebab. Kan? Sampai balik tak makan dah kan. Ada orang dia tak faham kadang-kadang. Dia kata tak apa, belanja lebih sikit. Belanja lebih sikit tu kan untuk kita. Sedekah ke orang. Betul-betul. Cara sedekah mudah je. Pergi kat orang yang jual kuih tu, bagi duit lebih kat dia. Cik, kalau orang bagi beli kuih, cik bagi lebih sikit, saya sedekah kan. Tapi tengok orang lah, orang dia percayai lah. Kadang setengah orang, dia ingatkan sedekah ke dia. Kan? Kan? Cik orang yang betul-betul nampak, dia tu jujur kan. Kita bagi kat duit, dia akan bagi. Saya pernah tengok dekat sebelah, tapi bukan bulan Ramadan lah, bulan biasa. Apa nama tempat, dia belah-belah wangsa-wangsa maju tu lah. Pergi beli nasi lemak roti canai. Roti canai. Dia bagi lebih. Saya kata saya minta 7, kenapa bagi 10? Jika 3 ni memang orang tu pesan dah. Kalau orang beli, bagilah lebih. Dia dah bayar sesiap kat saya. Saya diamanahkan untuk bagi lebih. Pagi-pagi dia sedekah dah dia. Roti canai. Dia bagi orang tu duit lebih. Dia kata orang datang ni bagi lebih. Orang tu beli berapa pun bagilah lebih. Tak kisahlah, awak pilihlah orang tu nak bagi lebih 1 ke lebih 2, lebih 3. Esah. Subhanallah. Rupanya ada tempat lain pun dia buat juga nasi lemak tu kan. Jadi orang tu bagilah. Saya nak 2 nak buat bagi 4. Ada sedekah, orang sedekah. Kan? Nampak jadi sedekah ke apa? Tidak. Kan ada orang ada sedekah siap dah. Tu dia. Yang ke-13, makanlah yang halal. Hindarkan daripada makanan yang haram dan syubhah. Ni tak pergi Aceng Laksa. Aku heran tu. Nama pun Aceng. Kita marah Cina tu kan. Dia kata, masa apa marah nama saya letak nama Aceng. Lain aku dapat nama Ahmad ke Ali kan. Nama Aceng. Makan juga. Nampak tak? Kan ada isu orang kata kan. Aceng tu tak. Kalau dah tak halal, dah ada isu. Kalau ikut dari segi fatwa ni, jadi subhah lah. Subhah ni benda kita dah ragu-ragu. Nampak tak? Sebab ada timbulkan keraguan. Kita dengar rasa ragu tak? Saya pernah sebut benda ni dulu tau. Ada kawan saya ni, dia kerja dekat chicken rice shop. Dia kata, Ustaz, tak juga Ustaz. Macam chicken rice shop halal. Sebab saya sendiri bahagian yang menjaga makanan-makanan yang digunakan masak. Termasuklah ayam sekali. Yang itu satu je saya yakin. Walaupun saya tak minat sangat makanan chicken rice shop tu. Tapi itu adalah itu antara je. Yang lain-lain kita tahu, tak dapat tahu, tak ada maklumat. Tak jadi subhah lah. Yang dah ada makanan kedai orang Islam, jelas Islamnya, silakan. Yang tak jelas jangan. Sebab kita bimbang, kita puasa rugi je. Puasa. Tapi kita tengok. Ayam kita beli kat supermarket. Ada orang ngadu sampai tak nampak pun dia. Nampak tak? Tak nampak tu kesan tu. Nampak kepala je ada. Kita nampak tu kesan enjet. Bayangkanlah. Ni bahaya. Jaga-jaga. Yang carilah makanan-makanan yang halal. Sebab berpenat lelah saja kita berpuasa. Sedangkan Allah tolak kita punya pahala puasa. Yang paling bimbang sekali, dua-dua dia tolak. Pahala dengan batal puasa tu sendiri. Cukuplah hanya sekali saja untuk tengah hari ini. Sebab Ramadan ni kan, panjang-panjang pun tak boleh sangat. Jadi cukuplah, mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.